Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Rakan-rakan yang dirahmati Allah, hari ini kita nak bincang sikit tentang satu tajuk ya yang berkaitan dengan ibu bapa. Jadi biasa tak tengok anak-anak yang menengking ibu bapa dia. Orang Kedah kata dia jekoh lah ibu bapa dia ni. Kalau dalam keadaan yang dia tak suka. Sebagai contoh, dia tengok mak dia jalan lambat, marah. Kenapa mak jalan lambat sangat? Ayah dia tumpahkan ayak rata-rata, dia marah. Habis rumah basah. Kenapa siapa tumpah ayak sampai macam ni sekali? Boleh cengih sungguh dengan mak ayah sendiri. Jadi dalam bab ni ya, rakan-rakan kita ni janganlah berkasak dengan ibu bapa kita. Ya, mak ayah kita ni makin hari makin tua, dan bila tua tu kudrat dia, kekuatan badan dia pun kurang. Dia tak boleh dah nak laju-laju macam kita yang muda. Ya, dia tak boleh dah buat macam apa macam yang kita buat ni secara orang muda. Kita pun kena ingat satu masa kita pun akan jadi tua juga. Mungkin keadaan kita nanti jauh lebih teruk pada mak ayah kita lagi. Sebab tu jangan sombong sangat dengan keadaan muda kita tu. Sebab muda tu tak kekal macam tu je, nanti dia nak tua juga. Jadi rakan-rakan sekalian ya, dalam bab ni kita tengoklah apa sebab anak-anak ni sampai dia jadi biadab dengan ibu bapa macam ni. Tak ada adab dengan ibu bapa, duk jekoh mak ayah, duk tengking herdik mak ayah pasal apa? Pasti ada banyak sebab. Tapi salah satu sebab tu sebenarnya sebab didikan. Didikan ibu bapa dia. Sebab masa dia kecil dulu, ibu bapa pun tak mendidik dengan sebaik-baiknya. Dalam bab ni kita tengok ya, ada juga ibu bapa ni terlalu manjakan anak, terlebih manja. Terlalu sayang, semua orang sayang anak, tapi ni sayang sampai keterlaluan, manja sampai keterlaluan. Sampai kan anak buat salah pun tak reti nak tegur. Anak buat benda-benda yang merosakkan pun tak apa, biar aja. Sebab apa? Sebab sayang. Yang ini yang merosakkan anak ya, daripada kecil lagi. Masa kecil anak mengamuk-ngamuk ya, nak sesuatu, dia ikut. Walaupun dia tak mampu, tak berdaya, dia tak boleh tu nak terangkan ke anak, nak bagi tahu anak supaya anak tu sabar ya. Dia tak reti nak terapkan nilai-nilai murni, nilai baik ni dalam diri anak dia. Nak cerita keadaan kekurangan dia waktu tu supaya anak dia boleh ada perasaan ataupun boleh menjiwai ya rasa sabar nak dapatkan sesuatu. Dari kecil lagi kena ajak benda tu. Lepas tu kalau anak ni lepas geram, baling sana, pecahkan barang sana sini, dia kena bagi tahu anak tu bahawa perkara tu ya Allah tak suka, Rasul tak suka, jangan buat benda macam tu. Yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Yang tu kena cerita pada anak-anak ya. Jangan anak buat macam tu pun takut takut nak tegur, takut ke anak. Dari kecil lagi anak tu dah dididik jadi macam orang yang tak ada disiplin, tak ada peraturan, buat pergi suka hati dia je. Sebab itulah bila anak tu besar ya, dia arah mak ayah dia. Dia suruh mak dia buat ini, dia suruh ayah dia buat macam ni. Kalau tak buat dia mengamuk, dia marah. Pasal dari kecil lagi mak ayah dia dah ajak dia dengan keadaan yang sama. Sebab itulah bila dia besar tu, dia jadikan mak ayah dia ni macam orang suruhan dia. Dia jadi tuan, mak ayah dia kena ikut dia. Wa'iyyazubillah min dhalik ya. Ini fitnah akhir zaman. Dalam kehidupan hari ni ada perkara ni yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan ya, kita kena terapkan kesedaran ni dalam jiwa anak-anak muda zaman sekarang, biar dia tahu menghargai ibu bapa dia ya, biar dia letak ibu bapa dia tu di tempat yang mulia, yang tinggi ya, sebagai ibu bapa yang telah melahirkan, membesarkan dia, yang dah bagi didikan pada dia. Dia tahu hormat dan dia tahu berbakti pada ibu bapa dia. Ya, kita tak mau lahirkan anak-anak yang tak tahu nak menyayangi ibu bapa. Dia tak tahu nak berbakti masa ibu bapa dia masih hidup lagi. Layan pun ala kadar saja, ya, ikut mood dia.
Kalau mood dia tak elok tu, memang ibu bapa dia jadi mangsa lah, kena marah, ya, kena tengking, kena kata bahasa-bahasa kasar macam-macam lah, ikut suka hati dia. Bila ibu bapa dah tak ada, baru dia nak sedih, teriak, sedih teringat, ya, pi makan sedap-sedap tu dia teringat kat mak ayah dia, baru nak teringat. Tapi masa mak ayah ada dulu, tak pernah pun teringat nak berbakti bagi mak ayah makan makanan yang sedap-sedap, ya. Dan juga nak bagi ibu bapa ni ceria, bahagia, tak ada, tak teringat masa tu. Bila mak ayah dah tak ada, baru nak sedih. Bila pergi jalan-jalan sedih, teringat kat mak ayah. Masa mak ayah ada dulu, masih hidup dulu, tak pernah pun bawa mak ayah pergi jalan-jalan, makan angin, ya, sama-sama. Nak bagi mak ayah kita rasa seronok, rasa bahagia. Itulah masalah anak-anak zaman sekarang ni, ya. Masa mak ayah ada tu, dia tak tahu nak menghargai peluang yang Allah bagi tu. Bila dah tak ada tu, barulah nak sedih-sedih, teringat macam-macam yang teringat. Tapi duk selesai kemudian tu tak berguna tu. Sebab tu kita kena buat lah ni. Jangan tangguh-tangguh lagi, jangan kata esok lah, nantilah, kita tak tahu ada tak esok tu untuk kita. Kok tak ada lagi, maknanya hari ni lah peluang yang kita ada. Jadi kita buatlah yang terbaik untuk mak ayah kita ni, ya. Kita nak jadi anak yang soleh-solehah, ya. Mudah-mudahan bila kita berbakti, kita korbankan masa kita, tenaga kita, wang ringgit kita untuk mak ayah kita ni tak sia-sia, insya-Allah, ya. Pengorbanan kita tu Allah akan balas dengan Allah bagi kepada kita, bagi keberkatan dalam hidup kita. Keberkatan ni nanti kita rasalah hidup kita tenang, hidup kita mudah, ya, walaupun kita tak kaya, tapi kita dapat kesenangan-kesenangan hati. Rasa lapang aja kehidupan kita, tak ada hutang, ya, tak ada serabut apa-apa. Sebab apa? Berkat kita buat bakti kepada ibu bapa, berkat kita buat baik pada ibu bapa kita selama ni. Yang tu yang kita nak. Dan apabila kita telah meninggal dunia nanti, insya-Allah, ya, mudah-mudahan bakti kita semasa di dunia ni kepada ibu bapa kita tu membawa kita ke syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut dalam satu hadis yang mafhumnya, amatlah rugi sesiapa yang mempunyai salah seorang ataupun kedua ibu bapa, yang kemudiannya kedua ibu bapanya tidak menjadi sebab untuknya memasuki syurga. Maksudnya di sini, dia ada ibu bapa, cuma dia tak buat baik pada ibu bapa dia. Dia tak layan ibu bapa dia dengan baik dan sempurna. Jadi maknanya dia gagal untuk berbakti pada kedua ibu bapanya. Jadi hadis ini merupakan satu motivasi juga pada kita untuk kita berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semua. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.